Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada Cikgu Ali. Kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan sebuah pembentangan bertajuk Perbandingan Kurikulum Sains atau Matematik di Malaysia dan negara lain. Kumpulan 3 ini terdiri daripada saya, Siti Nurfatin Hakimah binti Ibnu Zaman, Nur Fazlin binti Zaludin, Nur Sazoni binti Muhammad Zainun, Nabita Batrisha binti Yusof serta Muhammad Irham Aidit bin Sabri. Amerika Syarikat merupakan negara yang telah kami pilih sebagai negara yang sesuai dibuat perbandingan berkenaan mata pelajaran sains dan matematik dengan negara Malaysia. Hal ini dapat dibuktikan apabila universiti di Amerika Syarikat telah merangkul tempat teratas dalam kedudukan University QS World bagi tahun 2021 seperti University California, University Cambridge dan University Harvard. Berdasarkan model kurikulum Tyler yang menerapkan aspek objektif, kandungan, pedagogi dan penilaian, kumpulan kami akan membanding bezakan sistem pendidikan di Malaysia dan Amerika Syarikat mengikut keempat-empat komponen ini. Yang pertama adalah objektif. Secara umumnya, sistem pendidikan di Malaysia lebih ke arah membina modal insan abad ke-21 dan melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Manakala sistem pendidikan di Amerika Syarikat pula, objektifnya adalah untuk menggalakkan dan meningkatkan pendidikan dalam bidang sains dalam kalangan remaja itu sendiri serta dalam masa yang sama melahirkan pengajaran sains yang lebih ke arah kreatif dan cerdas. Komponen kedua dalam model kurikulum Tyler adalah aspek kandungan. Di Malaysia, pelajar diberi pilihan sama ada untuk memasuki kelas sains tulen, kelas perdagangan ataupun kelas sastra. Manakala sistem pendidikan di Amerika Syarikat pula, kandungannya adalah dengan menawarkan pelajar kepada beberapa subjek teras seperti bahasa Inggeris, sains, matematik serta kajian sosial. Seterusnya, komponen yang ketiga dalam model kurikulum Tyler adalah pedagogi. Pedagogi di Malaysia berteraskan kepada falsafah pendidikan negara dan pengajaran bukan sahaja berpusatkan kepada guru, malah juga berpusatkan kepada murid-murid. Namun, pedagogi di Amerika Syarikat lebih ke arah disiplin ilmu yang melibatkan idea dan pemikiran sains natural yang merangkumi kehidupan, fizikal, bumi dan alam sains serta kajian saintifik dan kejuruteraan yang melibatkan praktikal. Akhir sekali, komponen yang keempat dalam model kurikulum Tyler adalah penilaian. Di Malaysia, penilaian ditentukan melalui Sijil Pelajaran Malaysia iaitu SPM yang akan diduduki oleh semua pelajar tingkatan 5. Manakala di Amerika Syarikat pula, pelajar dinilai melalui beberapa ujian seperti Secondary School Admission Test iaitu SSAT dan Preliminary SAT atau National Merit Scholarship Qualifying Test iaitu PSAT atau NMSQT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fazlin binti Zaludin akan menerangkan perbandingan sistem pendidikan antara Malaysia dengan Amerika Syarikat. Apa itu sistem pendidikan? Secara umumnya, sistem pendidikan adalah bertujuan untuk membolehkan sebahagian besar masyarakat mendapat hak dalam menerima pendidikan dan latihan yang sama dan adil. Sistem pendidikan kebiasaannya daripada program tadika hingga ke sekolah menengah. Seterusnya, sistem ini memainkan peranan yang besar dalam bidang pendidikan di mana ia akan menentukan hala tuju pendidikan di sesebuah negara kerana segala perancangan pendidikan didasari oleh sistem ini. Mari kita bincangkan perbandingan sistem pendidikan di Malaysia dengan Amerika Syarikat. Pendidikan di Malaysia bermula dengan program prasekolah bagi kanak-kanak berusia 5 hingga 6 tahun, kemudian pendidikan rendah ketika berumur 7 hingga 12 tahun dan akhir sekali pendidikan menengah bermula 13 hingga 17 tahun. Manakala bagi Amerika Syarikat pula, pendidikan awal mereka bermula pada usia 3 hingga 5 atau 6 tahun melalui program prasekolah. Sesuatu yang unik tentang sistem pendidikan di negara Amerika Syarikat ialah di mana struktur pendidikannya terbahagi kepada dua iaitu sistem sekolah menengah dan sistem menengah rendah mengikut negeri masing-masing. Sama ada mereka mengikuti sistem sekolah menengah iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah atau menengah rendah yang dituntut oleh pelajar dari usia 14 hingga 18 tahun atau satu lagi sistem menengah rendah iaitu berstrukturkan sekolah rendah dan sekolah menengah atau sekolah menengah atas yang dituntut oleh pelajar dari usia sekitar 15 hingga 18 tahun. Negeri yang berbeza memiliki cara pengoperasian yang berbeza dalam mentadbir sesebuah sekolah. Tahun persekolahan dalam sistem persekolahan di Malaysia terbahagi kepada dua penggal yang bermula sekitar awal Januari sehingga akhir November. Tahun persekolahan dalam sistem persekolahan di Amerika Syarikat bermula sekitar akhir bulan Ogos atau awal bulan September hingga akhir bulan Mei atau awal bulan Jun. Tahun persekolahan biasanya dibahagikan kepada 2 semester atau 3 trimester. Seterusnya, saya akan menerangkan perbandingan tentang STEM antara Malaysia dengan Amerika Syarikat. Malaysia mengaplikasikan STEM yang mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai melalui pendekatan berasaskan inquiry atau inquiry based learning, pembelajaran berasaskan projek dan pembelajaran berasaskan masalah dalam konteks dunia sebenar.
Amerika Syarikat pula merupakan sebuah negara yang menjadi perintis bagi STEM. Keadaan pendidikan STEM di negara itu dilihat terus berkembang dari semasa ke semasa dengan mengamalkan konsep blended learning. STEM di Malaysia mula diterapkan di sekolah rendah di mana STEM telah dimasukkan dalam salah satu komponen kurikulum standard sekolah rendah KSSR yang bertujuan untuk mencetuskan minat para pelajar dalam bidang STEM melalui aktiviti-aktiviti yang boleh memberi kecenderungan kepada mereka untuk menimbulkan rasa ingin tahu terhadap STEM. Di peringkat ini juga, pelajar didedahkan dengan asas-asas pengetahuan STEM dan cuba menghubung-kaitkan pengetahuan mereka dengan sesuatu dalam kehidupan harian melalui penerokaan dan kegiatan penyiasatan. Di Amerika Syarikat, pendidikan kurikulum STEM di negara ini turut bermula sejak di bangku sekolah rendah. Di sekolah rendah, pendidikan STEM memberi tumpuan kepada kursus STEM, peringkat pengenalan serta kesedaran mengenai bidang dan pekerjaan STEM. Langkah awal ini menjadikan pembelajaran berdasarkan masalah berstruktur, berasaskan standard dan pembelajaran berasaskan masalah sebenar bagi menghubung-kaitkan keempat-empat subjek STEM. Seterusnya, di Malaysia, STEM juga turut diterapkan dalam kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Di peringkat menengah rendah, kebolehan serta potensi pelajar dipertingkatkan dengan pembinaan dan pembangunan kemahiran STEM melalui pendekatan aktiviti penganalisisan isu tempatan serta global dan kemahiran penyelesaian masalah. Seterusnya, di peringkat menengah atas pula, pendidikan STEM lebih memfokuskan kepada aktiviti pengukuhan dan penggayaan kemahiran STEM melalui aktiviti yang boleh menunjukkan konsep STEM diaplikasikan pada peringkat yang lebih tinggi. Manakala di Amerika Syarikat, pada peringkat sekolah menengah, kursus ini menjadi lebih ketat, khusus dan mencabar. Penokaan belajar terhadap kerjaya yang berkaitan dengan STEM bermula pada tahap ini. Contohnya, mereka telah merancang untuk mengaplikasikan teknik pembelajaran langsung atau dikenali sebagai hands-on learning untuk meningkatkan tahap keberkesanan kemahiran STEM. Misalnya, pelajar dapat belajar STEM secara langsung di dalam jet. Maka dapatlah saya simpulkan di mana terdapat beberapa perbezaan dan persamaan dapat dikenal pasti antara struktur pendidikan di Malaysia dengan Amerika Syarikat. Seterusnya ialah perbandingan dari aspek objektif kurikulum sains di Malaysia dan Amerika Syarikat. Di Malaysia, objektif kurikulum adalah dirangka berdasarkan falsafah pendidikan negara yang mana untuk melahirkan modal insan yang seimbang dari pelbagai aspek iaitu jasmani, emosi, intelek, rohani dan sosial. Hal ini juga untuk menjadikan masyarakat Malaysia mampu berdaya saing hingga ke peringkat global dan menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan dan mampu melahirkan lebih ramai ahli yang mahir dalam bidang sains. Manakala di Amerika Syarikat pula, objektif kurikulum adalah dirangka berdasarkan The Next Generation Science Standard NGSS yang dirangka berdasarkan sistem K12. Hal ini untuk melahirkan sistem pengajaran sains yang mampu mengembangkan profesional guru dan pelajar. Hal ini juga sebagai persediaan kepada Amerika Syarikat untuk menggalakkan rakyatnya untuk menceburi bidang sains kimia untuk melahirkan saintis dan para teknologi yang lain. Seterusnya, objektif di Malaysia adalah untuk menerapkan pengetahuan dalam bidang sains kimia dan teknologi dalam cara pemikiran dan cara menyelesaikan masalah. Hal ini juga untuk mendedahkan kepada rakyat Malaysia tentang kepentingan dalam bidang kimia supaya dalam membantu pembangunan negara. Seterusnya, objektif kurikulum sains kimia di Amerika Syarikat pula adalah untuk menggalakkan lebih ramai pelajarnya untuk memilih bidang sains kimia di peringkat kolej dan universiti sebagai persediaan untuk melahirkan saintis dan untuk melahirkan masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bidang sains kimia. Kemudian, perbandingan dari aspek kandungan kurikulum sains di Malaysia dan Amerika Syarikat. Kandungan kurikulum sains di Malaysia adalah menawarkan beberapa subjek teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, sains dan matematik, manakala di Amerika Syarikat pula menawarkan subjek teras seperti bahasa Inggeris, sains, kajian sosial dan matematik. Seterusnya, kandungan dari aspek subjek sains iaitu matematik di Malaysia pada peringkat menengah atas menawarkan pengajaran matematik moden serta diberi pilihan untuk mengambil subjek matematik tambahan. Berbeza pula dengan Amerika Syarikat di mana subjek matematik ini telah ditekankan secara mendalam dan terperinci di mana para pelajar akan belajar tajuk pra-algebra, algebra 1, geometri, trigonometri, algebra 2 dan sebagainya, dan mereka juga akan diberi pilihan untuk mengambil subjek statistik dan matematik diskrit. Hal ini dapat kita lihat di mana mereka telah menekankan secara mendalam pengetahuan dalam bidang sains, subjek sains mereka berbanding di Malaysia.
Seterusnya, kandungan kurikulum sains di Malaysia adalah di mana mendedahkan lebih mendalam tentang kandungan pembelajaran secara teori berbanding amali dan praktikal. Hal ini kerana Malaysia ingin menerapkan pemahaman secara konsep terlebih dahulu kerana masyarakat Malaysia masih kurang mahir serta masih dalam proses untuk penerimaan bidang sains. Berbeza pula dengan Amerika Syarikat di mana pembelajaran secara konsep dan amali adalah seimbang. Kemudian, kandungan kurikulum sains di Malaysia pula adalah untuk perkembangan perkembangan bidang pendidikan seperti paradigma pembelajaran baharu, pembelajaran konstruktivitis, model pemprosesan maklumat dan pembelajaran konstruktual. Berbeza pula dengan Amerika Syarikat di mana pembelajaran mengenai subjek kimia adalah lebih mendalam dan memfokuskan kemahiran serta pengetahuan dalam seseorang murid untuk mengaplikasikan perkara tersebut dalam menyelesaikan masalah dan cara berfikir. Murid pelajar di Amerika Syarikat juga diminta untuk menjalankan projek yang berkaitan subjek kimia secara kreatif dan diberi penilaian. Seterusnya, dari segi pedagogi untuk subjek kimia pula, Malaysia menggunakan kaedah pedagogi penemuan inkuiri, konstruktivisme, sains, teknologi dan masyarakat, pembelajaran konseptual dan pembelajaran inkuiri. Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Seterusnya, konstruktivisme pula adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu cuma bila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Pendekatan sains, teknologi dan masyarakat ialah pelajar perlu belajar subjek kimia menggunakan gadget alat bantu pengajaran yang disediakan oleh guru. Pembelajaran konstekstual pula ialah guru mengaitkan topik yang diajar dengan kehidupan murid. Pembelajaran masteri ialah guru perlu memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Guru-guru di Malaysia mempunyai garis panduan yang spesifik berkaitan pedagogi mengajar mengikut kesesuaian topik dalam subjek kimia. Hal ini berbeza dengan kaedah yang digunakan oleh guru-guru subjek kimia di Amerika Syarikat. Guru-guru di negara ini diberi kebebasan untuk memilih kaedah pengajaran yang sesuai untuk murid-murid mereka seperti inquiry based instruction, senior project, computer based learning, active learning dan audio visual education. Walaupun begitu, dengan kecanggihan teknologi sekarang, guru-guru ini memilih untuk memaksimumkan penggunaan teknologi di dalam proses pengajaran mereka seperti menggunakan PowerPoint, podcast, animasi dan juga video. Untuk pentaksiran kurikulum sains kimia pula, di Malaysia, tiada ujian khusus untuk subjek kimia. Namun, peperiksaan besar untuk subjek kimia bermula di SPM dan STPM. Di peringkat SPM, subjek kimia mempunyai 3 kertas ujian iaitu kimia kertas 1 yang mempunyai soalan objektif, kimia kertas 2 soalan berstruktur dan esei dan kimia kertas 3 soalan amali dan eksperimen. Manakala di peringkat STPM, pelajar perlu menduduki satu kertas ujian kimia yang mempunyai soalan objektif, struktur dan esei di setiap semester selama 3 semester. Hal ini adalah amat berbeza dengan negara Amerika Syarikat apabila hanya ada satu ujian kimia sahaja iaitu ujian Scholastic Assessment Test (SAT). Ujian SAT untuk subjek kimia pula dibuka sebanyak 6 kali setahun iaitu pada bulan Ogos, Oktober, November, Disember, Mei dan Jun. Ujian ini mengambil masa sebanyak 60 minit dengan 85 soalan objektif. Ujian ini menguji kemahiran berfikir pelajar secara kritikal sebagai persediaan untuk memasuki universiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davita Patricia binti Yusof. Saya akan menerangkan penutup kepada assignmen kumpulan kami. Perkara yang terpenting yang boleh dipelajari oleh Malaysia daripada sistem pendidikan di Amerika Syarikat ialah pelaksanaan peperiksaan secara penggal yang dilaksanakan oleh Amerika Syarikat. Peperiksaan secara penggal ini mendatangkan banyak kebaikan kepada para pelajar terutamanya dari segi akademik dan mental. Peperiksaan secara penggal dapat memberikan ruang kepada para pelajar untuk mengulang kaji pelajaran dengan lebih tekun dan tenang. Hal ini kerana para pelajar tidak ditekan untuk menyiapkan latih tubi yang menimbun dan terdiri daripada sekurang-kurangnya 9 mata pelajaran bagi pelajar sains. Perkara ini hanya akan menyebabkan para pelajar bertindak untuk hanya memfokuskan diri bagi menyiapkan latihan tanpa berniat untuk memfokuskan diri memahami tajuk atau pelajaran tersebut dengan baik.
Pelajar juga akan merasa tertekan kerana mereka perlu mengingati ilmu-ilmu tersebut selama 2 tahun yang hanya akan dilepaskan pada helaian kertas yang digelar sebagai Sijil Pelajaran Malaysia SPM atau penentu masa depan. Kegagalan menjawab mampu mendatangkan tekanan kepada para pelajar sehingga membunuh diri. Dengan melaksanakan peperiksaan secara penggal, pelajar akan sentiasa diberi peluang untuk membaiki keputusan akademik mereka menjadi lebih baik. Hal ini juga dapat memelihara kesihatan mental pelajar kerana mereka tidak perlu menanggung beban ilmu yang terlalu banyak dan mereka juga akan lebih fokus untuk memahami suatu mata pelajaran tersebut. Tetapi, sistem pendidikan di Malaysia juga mempunyai kebaikannya yang tersendiri. Antaranya, sistem pendidikan di Malaysia mengamalkan pendidikan STEM yang terdiri daripada sains, matematik, teknologi dan kejuruteraan dengan bertujuan untuk meningkatkan daya saing antara pelajar di dalam bidang sains dan teknologi serta bertujuan melahirkan pelajar yang mampu berfikir secara kreatif dan kritis. Pendidikan STEM dapat membantu para pelajar dalam mempersiapkan diri mereka untuk berhadapan dengan masa depan yang akan memerlukan kemahiran teknologi yang tinggi atau revolusi perindustrian 4.0 dalam kehidupan seharian. Oleh disebabkan itu, setiap sekolah di Malaysia dituntut oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia KPM untuk mempelbagaikan aktiviti kurikulum dan co-kurikulum berkaitan pendidikan STEM di sekolah. Sistem pendidikan di Malaysia juga mengamalkan pendidikan abad ke-21 bagi melatih pelajar untuk bersifat berdikari dalam mencari maklumat dan guru hanya akan menjadi pembimbing pelajar. Pendidikan abad ke-21 dapat membantu memupuk nilai kerjasama antara pelajar sebagai satu pasukan bagi menyediakan pelajar untuk menghadapi hari-hari pekerjaan di masa hadapan dengan mudah. Pendidikan abad ke-21 juga dapat mendidik pelajar untuk bersikap kreatif dan berfikir di luar kotak dengan merancang aktiviti yang bersesuaian dengan tajuk yang hendak disampaikan. Dengan pelaksanaan pendidikan abad ke-21 ini, guru dapat menilai tahap kefahaman setiap pelajar dengan lebih mudah dan pelajar juga akan menjadi lebih tekun untuk memahami suatu tajuk dengan tidak bersikap malas berusaha mencari ilmu seperti menjadikan guru sebagai satu-satunya punca ilmu baginya. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa setiap negara mempunyai cara mereka yang tersendiri dalam usaha melahirkan pelajar yang cemerlang.